Salam sejahtera semua. Projek Tambakan Selatan Penang South Island PSI adalah perancangan jangka panjang Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk masa depan lestari negeri. Tetapi, ramai juga yang risaukan kesannya terhadap alam sekitar. Itu betul. Kita harus prihatin terhadap alam sekitar, dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang pemilik projek PSI ini sentiasa titik beratkan tentang impak alam sekitar. Tidak pernah kita nampak sesebuah kerajaan negeri seperti di Penang yang begitu ambil berat dan laksanakan pelbagai inisiatif bagi meminimumkan kesan alam sekitar terhadap sesuatu projek. Johor yang juga jalankan projek tambakan laut, mereka terus tambak tanpa sediakan laporan penilaian impak alam sekitar iaitu EIA. Melaka juga sama, terus tambak tanpa EIA. Penang telah kemukakan bukan satu tetapi dua laporan EIA untuk melaksanakan PSI. Terdapat lebih daripada 20 pakar, saintis dan profesional yang siapkan EIA PSI. Sebelum PSI bermula, pihak pelaksana PSI telah pun mewujudkan kawasan bakau yang baru dengan menanam sebanyak 3,200 pokok bakau sejak 2016. Selain itu, baru-baru ini Kerajaan Negeri Penang juga telah meluaskan kawasan hutan simpan sebanyak 285 hektar dan mengiktiraf 12,400 hektar kawasan laut dan tanah sebagai Rizab Biosfera UNESCO. Kawasan hutan bakau 4 km dan 20 ekar zon hijau akan diwujudkan di pulau pertama PSI dengan tanaman 22,000 pokok bakau. Ini akan mewujudkan habitat marine yang baharu, memulih dan menyokong biodiversiti setempat. PSI juga mempunyai pelan pengimbangan ekologi seperti penanaman bakau, pelabuhan tukun tiruan, pembinaan garis pantai mesra alam, pelepasan benih ikan dan udang, dan peruntukan dana untuk penyelidikan yang berkaitan dengan marine dan perikanan. Memang tiada projek tambakan lain seperti PSI yang mengutamakan kepentingan alam sekitar. Negeri-negeri lain langsung tiada EIA untuk jalankan projek tambak. PSI yang menyediakan semua inisiatif mesra alam juga yang dihalang. Kumpulan-kumpulan anti-PSI selalu menggunakan contoh projek tambakan Dubai dan negeri lain untuk mengkritik PSI. Kalau kita nak tahu, banyak tempat yang penting dan infrastruktur utama di Penang seperti Relki, Straits Key, Esplanade, Lebuh Raya Lim Chong Yu dan Persiaran Kapasing adalah projek di atas tanah tambakan. Bandar Seri Penang yang menyediakan rumah kos rendah dan sederhana rendah kepada lebih 2,000 keluarga juga dibina atas tanah tambakan. Tanah Awam Areka, 4 pulau di tengah laut untuk membina Jabatan Pulau Pinang dan kilang-kilang di zon perindustrian bebas barang lepas di mana ratusan ribu orang mendapat rezeki juga dibina di atas tanah tambakan. Semua projek-projek tambakan ini adalah antara faktor utama Pulau Pinang terus berkembang sehingga sekarang. Sesiapa yang ingin menilai projek tambakan tidak perlu merujuk kepada projek yang jauh seperti di Dubai dan negeri lain. Boleh sahaja merujuk kepada semua projek tambakan dalam Penang sebelum ini. Tetapi, mereka yang anti-PSI mengabaikan contoh tambakan dalam Penang dan menggunakan projek lain walaupun jauh di rantau untuk mengkritik PSI, untuk memberi gambaran yang buruk terhadap PSI. Ada juga yang salah guna anggaran pengeluaran 3.2 juta karbon dalam pembangunan PSI untuk mengkritik projek ini. Sebenarnya anggaran 3.2 juta pengeluaran karbon tersebut adalah berdasarkan tambahan 400,000 penduduk apabila PSI dijangka siap dalam masa 20 ke 30 tahun pada masa depan. Dalam kata lain, jumlah 3.2 juta adalah berdasarkan bilangan penduduk. Maksudnya, walaupun tiada PSI, asalkan adanya penduduk tambahan 400,000, maka akan ada pengeluaran 3.2 juta karbon. Purata bayi yang dilahirkan di Penang adalah 20,000 setahun. Sekiranya trend ini diteruskan, maka dalam masa 20 tahun, Penang akan ada penduduk tambahan sebanyak 400,000 tanpa pembinaan PSI. Sekiranya kita ingin mengurangkan karbon,
kita harus meningkatkan penjanaan tenaga yang boleh diperbaharui, melaksanakan pengurusan sisa yang lebih cekap dan cara hidup yang lebih lestari. Oleh sebab itu, PSI adalah dirancang berdasarkan Low Carbon City Framework yang akan mengurangkan kadar pengeluaran karbon walaupun jumlah penduduk bertambah. Bagaimana pula dengan masyarakat nelayan? Bagaimana pula dengan perubahan iklim? Sila tonton video saya yang lain yang akan menjawab persoalan ini. Jikalau kita mengambil pandangan yang objektif dengan bandingan PSI dengan projek tambahan lain, kita akan dapat nampak bahawa PSI telah menetapkan satu standard yang tinggi cara-cara sesebuah projek pembangunan mampan diuruskan. Betul, memang akan ada impak alam sekitar, tetapi projek mana yang langsung tiada kesan alam? Rumah yang kita semua duduk dan bangunan tempat kerja kita juga asalnya tapak alam sekitar yang telah dibangunkan. 2,000 keluarga di Bandar Seri Pinang berteduh di atas tanah tambakan. Ratusan ribu pekerja di Bank Lepas FIZ mendapat rezeki di atas tanah tambakan. Pulau Pinang perlukan pembangunan, perlu wujudkan industri baru, perlu membina tanah baru untuk kegunaan masa depan negeri. PSI adalah perancangan jangka masa panjang untuk kemakmuran negeri. Seperti yang dikongsikan tadi, walaupun tambakan PSI belum bermula, Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah mewujudkan ekosistem marin baru, meluaskan kawasan hutan simpan, mengiktirafkan kawasan Reserve Biosfera dan melaksanakan pelbagai inisiatif lain bagi memastikan adanya perimbangan di antara pembangunan dan perlindungan alam. Tahukah anda bahawa Pulau Pinang merupakan negeri yang membelanjakan peruntukan yang terbanyak untuk melindungi alam? Pada tahun 2020, Pulau Pinang membelanjakan lebih 200,000 setiap kilometer persegi untuk melindungi alam. Sebenarnya kita harus bantah projek yang mengabaikan langkah mitigasi kesan terhadap alam sekitar. Tetapi untuk projek seperti PSI yang memberikan begitu banyak keutamaan pemeliharaan dan perlindungan alam sekitar, bukankah projek seperti ini yang harus dilaksanakan?